adakah lebih elok kita fokuskan pada 13 ataupun kan untuk diterapkan dalam diri kita, ataupun kita fokuskan mencari kelemahan orang, kawan-kawan kita. Kan kita buat satu, kita belajar ilmu, kita tengok pula dia ni lemah mana kan. Sibuk cari yang tu kan. Kita amal pula, okey amal aku okey macam ni, kita tengok pula yang ni macam mana kan. Kita dakwah, aku dakwah untuk orang Islam, aku dakwah juga orang kafir, dia ni buat apa? Kau dakwah tak ada dakwah. Facebook pun tak ada. Macam tu kan. Mentang-mentang dia buka Facebook kan, ataupun dia buka apa-apa kan. Dia kata dengan lain, tak ada. Itu je. Dakwah ngajar je, tak ada benda lain kan. Jadi itu benda-benda yang sepatutnya jangan kita buat. Okey? Kerana Al-Imam Malik rahimahullah pernah sekali didatangi oleh seorang, ini Syekh Muhammad bin Khalifah At-Tamimi, masa kami jumpa dengan dia di video, dia sebut kan perkara ni lah yang saya ingat insya-Allah. Dia kata seorang Imam Malik ada seorang yang abid, yang kuat beribadat, datang pada Imam Malik. Imam Malik apa? Alim kan? Okey. Yang datang tu abid. Boleh beza kan? Abid ni maksudnya yang kuat menyembah Allah, kuat beribadat. Imam Malik hebat dalam mengajar. Okey. Jadi kawan dia kata, wahai Imam, wahai Malik, tinggalkanlah apa yang kau buat tu. Mari join aku, ikut aku. Sama-samalah kita memantapkan ibadat kita terhadap Allah. Apa Imam Malik jawab? Imam Malik kata, inna abwaba at-ta'at, sesungguhnya pintu-pintu ketaatan, ka'abwabir rizki, seperti pintu-pintu rezeki. Faham ya? Kan pintu-pintu ketaatan samalah seperti pintu-pintu rezeki. Adakah semua orang sama dalam rezeki? Adakah semua orang setiap bulan dapat berapa? Berapa ribu? 2,000, 3,000, 10,000, 20,000, 1 juta sama tak? Tak, ada yang 1 juta, ada setengah-setengah juta. Ada yang berapa? 50,000, ada yang 40,000, ada yang RM500. Contohnya kan? Sama tak? Tak sama. Okey? Jadi Imam Malik mengatakan, sebagaimana Allah telah membahagi-bahagikan dalam rezeki, maka begitu juga Allah telah membahagi-bahagikan dalam ketaatan. Apa kesimpulannya? Fama anta fihi khair wa ma ana fihi khair. Apa yang kau buat itu baik. Apa yang kau buat itu bagus. Dan apa yang aku buat ini juga bagus. Okey? Kalau kita faham macam ni, kita bergaduh tak? Kita takkan bergaduh. Dan itulah yang berlaku pada para sahabat. Ada Khalid bin Al-Walid. Ada tak Ibn Abbas kata, Khalid cukup-cukup lah perang kan, mainlah mengaji hadis ni kan? Ada tak dia kata macam tu? Okay, Khalid pula jumpa Abu Hurairah, kau ni asyik ikut Nabi je kan, kamu ni asyik ikut Nabi je kan, asyik hafal hadis Nabi je, marilah belajar ni perang ni macam mana kan. Ada tak macam tu? Tak ada. Ada masalah? Tak ada masalah. Setiap seorang dia tahu apa kemahiran yang ada pada dia dan memanfaatkan kemahiran dia untuk Islam. Okay, dan setiap seorang menghormati yang lain. Okey. Jadi itulah yang perlu kita lakukan. Kadang-kadang kita tengok, saya sajalah nak bagi satu lontaran idea kat sini. Kadang-kadang kita tengok ada orang yang boleh macam kita nak keluar sikit, besar sikit kan. Kalau dari kalangan sunnah tak ada masalah dah. Kita keluar sikit. Kumpulan jamaah tabligh. Kan jamaah tabligh. Okey. Jamaah tabligh, apa kebaikan yang ada pada dia orang? Yang tanya keburukan memang banyak lah kan, ada lah kan. Dia dalam akidah lah, tak apalah. Kebaikan yang ada daripada dia orang apa dia? Kebaikan yang ada ialah mereka boleh mampu pergi dari rumah ke rumah kan, untuk dah tu. Kita sanggup tak buat yang tu? Mungkin sanggup kot. Dah buat dah, tak buat lagi tapi sanggup lah kan. Bila nak menyanggupnya, nantilah kan, gitulah agaknya kan. Okay? Jadi kita sokong lah. Bab tu kita sokong. Ya, kita mengatakan ya. Dan mereka juga bila tengok ke arah sunnah ni, orang yang buat sunnah apa, yang sukakan pada itibak sunnah ni, mereka tak boleh kutuk pula. Yang mereka pun kena mengatakan bahagian yang dia orang buat tu bagus, iaitu mempertahankan sunnah Nabi. Walaupun mungkin mereka itu tidaklah kan seperti yang kita harapkan, iaitu sepatutnya dah ada ilmu tu pergilah sebarkan ke ke masjid, ke rumah-rumah contohnya. Okay, jadi tengoklah pada saya lebih elok kita tengok pada sudut-sudut yang positif daripada kita tengok sudut-sudut yang negatif. Kita tengok sudut yang negatif, kita takkan selamat. Bukan orang aja, kita pun takkan selamat. Okey. Dan biasanya melihat, kalau banyak sangat melihat pada sudut yang negatif ni, ada ciri-ciri, ada sedikit sebanyak ciri-ciri khawarij. Betul tak?
Kan? Khawarij masa saya belajar kat Pakistan tu. Yang Khawarij ni adalah bila dia orang cerita-cerita tentang Khawarij ni, dia kafirkan semua orang. Semua dia kafir. Kawan-kawan ni pun jadi kafir juga. Masa kawan ni buat salah semua kan. Okay. Siapa yang tak buat salah kat dunia ni? Ha? Orang sunnah ke orang apa ke? Samalah. Kan? Termasuklah orang Khawarij yang mengatakan dosa besar adalah kufur. Kan? Jadi kawan dia nampak kawan dia buat dosa besar, kufur. Akhirnya dia pun masuk bilik air. Bilik air biasalah kan, tak ada kerja. Jadi kita fikirlah kot agaknya kan. Dia keluar, asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa? Bila dia tanya kenapa? Kerana tadi aku fikir aku pun kafir juga. Nampak tak? Okey. Jadi tak boleh, jangan kita terlalu sangat melihat kepada kelemahan. Okey. Ya, kita kena tahu ini kelemahan dia apa, tapi jangan kita fokus pada yang tu dalam kita berdakwah. Okey. Apa pun yang pentingnya, ini hanyalah satu lontaran pandangan sahaja. Dan yang setakat ni lah bila saya belajar di mana? Pakistan dulu. Kalau tengok kumpulan-kumpulan yang ada, sunnah dengan bid'ah yang apa semua ni, kan? Terbaik sekali yang saya tengok adalah dia sebut sebagai tablighi ahli hadis. Okay? Di Pakistan, di India, bila sebut salafi orang tak kenal, orang tahu ahli hadis. Okay? Tuan kira ahli hadis kan. Okay? Aku ahli hadis. Ni dia bandi kan contohnya kan. Ataupun letaklah benda Syiah ke apa. Okay, aku ni ahli hadis. Ahli hadis ni punyalah banyak. Okey, ada contohnya muhajirin, golongan muhajirin. Okey, golongan muhajirin ni dia lebih kepada ataupun ahli hadis dia panggil apa? Muhajirin rasanya tak salah saya lah. Okey. Dia lebih kepada nak lawan Hanafi. Hanafi kata kepiah wajib, dia tak pakai kepiah. Okey, apa lagi? Letaklah apa Hanafi buat, dia tak nak buat. Jadi gitu. Kalau kita kata tak wajib, sunat, pakailah, apa salahnya, betul tak? Dia tak nak pakai. Pasal apa? Hanafi, kalau Allahu Akbar, kita tak pakai kepiah, pot dia letak kat kepala kita. Wajib pakai kepiah masa sembahyang. Tak sembahyang seolah-olah tak sah. Okay? Lepas tu dia sediakan kepiah kat Pakistan lah. Sediakan kepiah dekat mana? Dekat masjid. Kan? Siapa tak ada kepiah, ambil kepiah, letak, betul dah sembahyang, letak di sebelah situ. Okay? So ada yang jenis gitu. Ada yang safai sahabah, yang lawan Syiah, khas lawan Syiah. Okey. Maknanya kalau Syiah dia ada buat kacau, mereka lah yang keluar untuk perang dengan Syiah. Perang betul-betul, bukan perang main-main, perang betul-betul. Okey. Dan ada macam-macam lah. Tapi dari sudut ilmu, kan, dari sudut amalan, yang saya tengoklah setakat ni lah kan, yang paling cantik sekali adalah tablighi ahli hadis. Okey, dia kan dari sudut akhlaknya tabligh. Betul tak akhlak tabligh macam mana? Akhlak tabligh dengan tawaduknya, dengan apa dia panggil ni? Dengan khidmat, kan dia panggil khidmat. Khidmatnya senang kan. Okey. Peramah dan macam-macam lagi lah. Okey, di samping ahli hadis, iaitu dalil yang sahih. Tabligh yang biasa tu, dia khidmat apa semua, dalilnya dhaif, dalilnya palsu dan sebagainya. Kan? Tablighi ahli hadis, dia dah aliran macam tabligh lah, dia akan pergi dakwah apa semua kan. Buat apa semua dengan hadis yang sahih. Apa lagi yang ada? Apa lagi tinggal? Nampak tak? Okay? Dan ada seorang Syekh Hussein, nama dia Syekh Hussein. Kalau tengok Ustaz Fadil lagi kenal lah kot, Syekh Hussein Baltistani. Dia antara yang itulah, dia solat apa semua, Masya Allah, terjaga. Okay? Dan dari sudut pakaian pun, Masya Allah, terjaga. Okay? Tak pernah dia datang tak pakai kepiah apa semua kan. Okay? Dan apa dia? Dari sudut ilmu pun, kan, hadis-hadis semuanya ada yang sahih. Mereka memang guna yang sahih, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang ada yang gunakan hadis yang sahih, tapi dari sudut praktikal tak berapa ada. Tak nampak apa orang kata keustazan tu tak ada, keulamakan tu tak ada. Tengok muka dia macam orang biasa. Okay? So dengan tu saya rasa cukup setakat ni. Mungkin beberapa garis panduan yang saya rasa perlu nak disebutkan. Dan alhamdulillah kita dah habis ni. As-sunnah dalam mengamalkan as-sunnah. Kalau ikutkan adat kena ada pulut apa? Pulut kuning. Adat Melayu lah kan. So, alhamdulillah, dan semoga apa yang telah kita pelajari dapat kita amalkan dan kita dakwahkan dan kita sentiasa bersabar dalam melaksanakannya. Wallahu a'lam. Ya. Sekarang ni timbul macam satu syubhat. Kita membincangkan berkenaan dengan Ahlussunnah, Syiah, Khawarij dan sebagainya. Ada satu golongan ni umpama dia tak kisah sama ada Syiah, Ahlussunnah ataupun
kaedah ini lah hadiran. Yang penting dia Muslim. Jadi sampai kan kat dalam gambar pun dia buat gambar tulis Syiah, Sunni, Salafi, Muslim. Kemudian ada tik Muslim. Seolah-olah umpama Syiah tu okey, Sunni pun okey kan, Salafi pun okey kan. Jadi Muslim. Jadi macam mana kita nak berhadapan dengan macam ni? Okey. Macam mana, saya ulang balik soalan tu. Soalannya ialah apa dia, timbul akhir-akhir ni orang yang seolah-olah cenderung kepada tidak melihat apa firqah-firqah yang ada ni, tapi dia nak kira Islam. Yang pentingnya Islam. Kan. So macam mana, apa pandangan kita atau apa pegangan kita? Pendirian kita ialah orang ini orang yang kalau nak masuk kat sini lah, kalau nak masuk sini, dia ada masalah dalam menimba ilmu. Dia ada masalah. Maknanya ilmu yang ada pada dia ilmu yang bermasalah, satu. Yang kedua, dia bermasalah dalam berhadapan dengan syaitan. Syubhat. Dia tak boleh membezakan syubhat syaitan. Kan syaitan datang dalam bentuk apa? Propaganda Syiah, Khawarij apa semua kan. Dan yang kebenaran kekal Allah kekalkan, iaitu bersama ahli sunnah. Kalau dia kata sama, ertinya dia dah terjatuh lah dalam lubang ni. Tak? Jadi dengan itu kita mengatakan itu satu benda yang tidak betul, dakwaan yang tak betul. Macam mana kita boleh mengatakan benda ataupun pemikiran yang berbeza ni, macam mana kita nak katakan sama? Yang pentingnya Muslim. Memang semua mereka mendakwa Muslim. Dakwaan Muslim ada pada setiap seorang daripada mereka. Jadi kalau kita kata yang pentingnya Muslim, artinya kita telah membenarkan semua yang ada ni. Nampak tak? Yang kita tak membenarkan dia, seolah-olah samalah sedikit sebanyak dengan pluralisme agama secara umum kan. Mengatakan mana-mana agama tak ada masalah. Yang pentingnya semua agama mengajak kepada kebaikan. Itu slogan dia kan. Semua agama mengajak kepada kebaikan. Semua agama nakkan keharmonian. Tapi dia tak sebut, yang tak ditekankan, mana satukah agama yang benar, yang tepat. Jadi dia menggambarkan pada orang mana-mana agama pun tak ada masalah. Sedangkan di sisi Islam kita mengatakan hanya Islam, innad dina indallahil Islam. Jadi itu pluralisme agama. Kalau pluralisme dalam mazhab ni pula kan, dia seolah-olah yang tu jugalah. Dia mengatakan bila tengok Islam, kita nak Islam yang mana? Nak Islam Syiah ke Islam Khawarij ke Islam tu ke Islam ni apa semua kan? Islam yang mana? Jawapannya ialah kita nak Islam yang asal. So mestilah kita kembali kepada yang asal, iaitu Islam yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Bila kita nakkan yang tu, artinya yang lain kita terpaksa tolak. Kita tak boleh terima. Kita tak boleh terima, jelas. Tapi kita sekarang ni berdepan dengan satu-satu masalah dalam kehidupan. Boleh tak kita bekerjasama dengan dia? Itu lain. Nampak tak? Kita tahu dia salah, tapi kita bekerjasama dengan dia. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Untuk satu tujuan lain yang merupakan bir. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Boleh kan? Kan kita tahu dia tu Syiah, tak ada masalah. Memang ada Syiah. Tapi kita nak ada satu masalah, iaitu nak berdepan dengan apa kita kata, letaklah apa benda pun. Satu Israel kan. Jadi kita buat satu forum Sunnah dengan Syiah menentang Israel contohnya. Boleh? Tak ada masalah. Sekiranya kita tahu yang dia tu sesat. Kalau kita tak tahu, masalah lah.